Wa ijadu syai'in minal alimi, dalam kitab Ummul Barahin disebutkan wa ijadu syai'in minal alimi ma'a karahatihi liwujudihi ay adamu iradatihi lahu aw ma'adzuhuli awil ghaflati aw bitta'lili aw bittab'i. Artinya lebih kurang, dan yang kedelapan daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala itu, sifat-sifat mustahil bagi Allah. Yang ke-8, mengadakan sesuatu daripada alam ini serta bencinya bagi adanya. Artinya ketiadaan berkehendak ia bagi adanya, atau serta lupa, atau serta lalai, atau dengan illah, dengan sebab, dengan kerana, atau dengan tabiat, dengan sendirinya. Jadi sifat mustahil atas Allah yang ke-8, harus diingat bahawasanya bukanlah bila disebut sifat mustahil bagi Allah yang ke-8 ialah karohah. Jadi maknanya sifat mustahil bagi Allah ini mula-mula ini, kemudian ini, kemudian ini, baru ada ini. Tidak. Sifat mustahil bagi Allah itu lawan bagi sifat kesempurnaan. Maknanya bukan mula-mula tak ada, lepas tu baru ada. Tidak, ya? Dia tak ada mula, tak ada akhir. Baik, habis sebut yang ke-8 untuk mudah kita pelajari, untuk mudah kita mengenal. Baik, jadi karohah ni maknanya, kalau bahasa ringkas, perkataan ringkasnya terpaksa. Kalau sifat wajibnya apa? Wujud, qidam, baqa', mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, berkehendak. Allah Ta'ala wajib bersifat berkehendak, ada kehendak, keinginan ataupun takdir. Kehendak Allah itu takdir Allah lah. Jadi Allah Ta'ala jadikan sesuatu mustahil, tergagah atau terpaksa. Allah Ta'ala tak nak, tapi terpaksa juga. Tidak, Allah Ta'ala mustahil bersifat begitu. Contoh, kalau satu orang berfahaman, berkeyakinan dalam hati, percaya dalam hati, untuk contohnya dia nak cerita kepentingan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tetapi bila tidak disandarkan dengan tauhid yang betul, kemungkinan dia akan kata, kalau kita nakkan sesuatu, kita doa supaya Allah Ta'ala makbulkan. Contohnya seperti seorang budak, seorang anak, bila ikut maknya pergi kedai, mesti nak mainan, mesti nak jajan. Contohnya tak payah cerita orang lain lah, anak saya sendiri kan. Kalau pergi ikut temankan pergi kedai tu suka. Rupanya nak beli aiskrim. Nak beli gula-gula. Aiskrim boleh lagi saya belikan. Gula-gula minta maaf juga. Gula-gula macam-macam bahan kimianya, Ustaz. Aduh. Kan, warna-warni. Aiskrim ada juga warna-warni, tapi apa nama, pudar sikit lah. Pudar. Macam sama je kan. Macam sama je kan. Tak boleh selalulah, senang cerita. Jadi tak bagi, kena pula sela semua. Mana boleh nak aiskrim, sela semua. Maknya tak bagi, contoh kan. Kalau bapak dia tegas sikit, tak bagilah. Kalau mak ni tak boleh, dah mula meleleh air mata anaknya, tak bagi juga. Tak jalan. Keluarlah suara gue tu kan. Dah nangis gue tu kan, gembeng. Orang Jawa kata gembeng mesti sikit nangis, sikit nangis. Maknya tak tahan, tak sampai hati. Bapaknya tak boleh, sesama ni nanti makin teruk. Sesama makan aiskrim. Anaknya dah nangis, entak-entak kaki ke, guling-guling ke. Maknya tak sampai hati. Dia ibu ni memang dia tak sampai hati. Tak boleh. Itu sebab kalau pergi hospital ke apa, bapak suruh ikut kalau masuk bilik tu kan. Kalau anak dia rawat tu, anak saya pernah, kepalanya tu yang tadi tu lah, teling, atuknya yang nampak. Saya dengan isteri tak nampak, tak perasan. Ni teling ni begini.
belok kanan dia patah balik. Rupanya memang betul teling. Jadi rawatannya apa? Tarik Ustaz. Tarik kepala tu tegak. Kalau dia teling sebelah kanan, dia akan tolehkan ke kiri. Sap gitu. Budak yang meraung. Tapi doktor dah cakap orang ni bapak lah ikut Isteri duduk luar sikit, jauh sikit. Masa apa dia tahu ni? Ini tak boleh dirawat ni. Marah nanti nurse-nya. Doktornya mungkin marah nanti kan. Anak saya nak buat apa ni kan? Putus kepala. Mana doktor nak putuskan kepala? Tak ada, nak rawat. Cuma dia menangis, budak menangis. Sakit dia memang sakit sikit lah kot. Tapi lebih baiklah sakit daripada kecil tu kan. Dah besar teling itu kan. Lagi sakitnya tu sakit hati je tak? Kena ejek, teling. Anak ustaz teling. Anak ustaz pula. Jadi biar nangis kecil kan. Dah duduk jauh tu pun dengar juga sayup-sayup. Nangis kata. Saya pun kuatkan hati juga. Seram juga kan. Anak kan tarik gitu. Jadi nanti awak buat kat rumah buat kat rumah. Kat hospital je tak cukup ni. Kat rumah kena buat juga. Aduh. Paksalah saya lah buat kan. Alhamdulillah dia panggil terapi lah. Dah lama-lama berapa bulan? 3 bulan. Straight lah 3 bulan setiap hari. Hilang lah telingnya. Tapi timbul lain pula Ustaz. Bila dah tarik situ nangis, jerit suara hati dia. Apa macam tonsil ke apa gitulah, timbul pula dah tu kan. Timbul macam bengkak sikit gitu. Jerit setiap hari nangis. Tapi itu dah ada susut lah, lama-lama susut, dah besar dia susut. Baik, jadi apa nama ni? Anaknya nak aiskrim. Selesema, bapak tak bagi. Maknya tak sampai hati, dah nangis-nangis. Maknya belikan juga, tapi tak sampai hati. Mak ni tak nak bagi, tapi dah kau nangis, mak baginya makan. Jadi digambarkan seolah-olah Allah Ta'ala itu tak nak berikan sesuatu pada hambanya, tapi dek kerana hambanya itu dah doa, menangis yang malam, akhirnya Allah Ta'ala beri juga. Allah Ta'ala tak nak tapi bagi juga. Kat situ silapnya. Bila kita nak menyampaikan sesuatu tanpa disandarkan dengan ilmu tauhid, maka kita sudah menyandarkan sifat terpaksa bagi Allah Ta'ala. Kadang-kadang benda tu tak sedar. Kalau andai kata kita jumpa, kita beritahulah, sampaikan. Kalau diterima, Alhamdulillah. Tak terima dah lah. Macam mana, jangan bergaduh lah. Bergaduh kan nanti orang tengok tu bersongkok dengan bersongkok bergaduh. Dah orang tengok lain. Yang berserban dengan berserban bergaduh. Nampak? Kita relax je kata kan. Kita ni nak menyampaikan kan. Baik. Dia tak semua orang boleh terima, boleh tegur. Tak semua orang. Jadi kalau terima, Alhamdulillah. Tak terima dah, dia dah sampaikan. Baik. Jadi kalau sesuatu Allah Ta'ala beri itu bukan kerana terpaksa. Kalau satu orang hambanya berdoa, nangis-nangis malam malam apa semua, Allah Ta'ala beri, tunaikan hajatnya, itu bukan Allah Ta'ala terpaksa tunaikan. Tidak. Memang Allah Ta'ala berkehendak menunaikan. Hambanya berdoa, nangis-nangis itu pun kehendak Allah Ta'ala juga. Takdir Allah Ta'ala juga. Aku jadikan kau ni berdoa, nangis-nangis, kemudian aku tunaikan. Itu dah masuk dalam takdir. Baik, dan Allah Ta'ala jadikan sesuatu bukan serta bencinya, tak suka, tapi buat juga tak. Contoh lain, Allah Ta'ala jadikan orang bukan Islam, orang kafir yang mensekutukan Allah Ta'ala, tak beriman kepada Allah Ta'ala. Itu bukan kerana terpaksa. Kalau satu orang berfahaman Allah Ta'ala ni perintahkan yang baik sahaja, tak ada perintahkan yang buruk, itu betul. Perintah Allah semuanya baik. Allah Ta'ala tak ada suruh buat keburukan, memang suruh buat baik semua, perintah Allah. Tetapi kenapa ada yang melanggar perintah Allah, yang tidak beriman, yang kafir, yang murtad? Kerana Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala takdirkan ada yang tak beriman, ada yang
melanggar perintah Allah, ada yang kafir murtad. Nauzubillah min dzalik. Bukan Allah Ta'ala beri pilihan. Allah Ta'ala beri pilihan, kau pilihlah mana satu yang kau nak beriman ke tidak, nak buat baik ke nak buat jahat. Tidak. Kalaulah Allah Ta'ala beri pilihan, maka makhluk tu sendiri yang memilih. Maksudnya makhluk tu boleh menentukan takdirnya sendiri. Dah tak termasuk dalam takdir Allah Ta'ala. Kau pilihlah. Tengoklah, kalau kau pilih beriman, aku takdirkan beriman lah. Takdir Allah mengikut pula kehendak makhluk. Itu fahaman yang salah. Fahaman yang betul, Allah Ta'ala dah takdirkan satu orang tu dia nak beriman ke nak kufur. Allah Ta'ala dah takdirkan satu orang tu hati dia nak buat baik ke nak buat jahat. Itu sifat iradat Allah Ta'ala, berkehendaknya Allah Ta'ala, takdir Allah. Kemudian sambung lagi sifat kudrat Allah. Allah Ta'ala jadikan satu orang itu tadi beriman, Allah Ta'ala jadikan satu orang itu tak beriman. Allah Ta'ala jadikan satu orang itu taat, mengerjakan ibadah. Allah Ta'ala jadikan satu orang itu melanggar perintah Allah, buat dosa. Itulah tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau tahu kepercayaan Allah Ta'ala beri pilihan kepada makhluk untuk pilih beriman atau tidak, pilih baik atau jahat, itu fahaman apa? Ada dalam kitab disebutkan fahaman begini ada. Tapi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah ini fahaman yang sesat. Fahaman yang Mu'tazilah, fahaman sesat ini ada dua pendapat daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata tak kafir. Kenapa? Sebab dia masih kata Allah beri pilihan. Pilihan tu maknanya sifat iradat Allah tu Allah Ta'ala beri pinjam pada makhluk. Dan sifat kudrat Allah, kuasa Allah tu Allah beri pinjam pada makhluk. Maknanya kuasa tu daripada Allah Ta'ala, kuasa memilih dan kuasa berbuat sesuatu. Tetapi walaupun tidak kafir, tidak murtad, dia ahlul bid'ah dari segi akidah. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat semuanya radhiyallahu anhum ajmain tak pernah berfahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk, Allah beri pilihan pada makhluk. Bid'ah dari segi akidah. Manakala Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata fahaman sebegini jatuh murtad, kafir. Allah pinjamkan kuasa pada makhluk, Allah beri pilihan pada makhluk. Kenapa? Sifat iradat Allah, berkehendak tu, memilih bersemua tu dah terpisah dari zat Allah. Dah ada dua. Sama ada terpisah ataupun dah jadi dua. Pada Allah Ta'ala masih ada, dipinjamkan sedikit, dah jadi dua bahagian. Satu pada Allah, pada zat Allah, satu pada makhluk. Makhluk bukan sikit, makhluk banyak. Makhluk bukan manusia aja, jin pun makhluk. Baik, jadi begitu juga Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Sifat kudrat Allah tu, kuasa Allah sudah terpecah dua, berpisah daripada zat Allah sebahagiannya dan jadi dua. Sedangkan perkara ini menafikan sifat wahdaniyah, esa Allah Ta'ala. Esa Allah Ta'ala pada zat, sifat dan perbuatannya. Maknanya pada sifat Allah, setiap sifat Allah itu satu, tidak dua atau lebih. Tidak bercerai dari zat Allah Ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala beri pilihan pada makhluk, nescaya sifat iradat Allah itu sudah jadi dua. Sudah tak esa Allah Ta'ala pada sifat. Kalaulah Allah Ta'ala pinjamkan kuasa pada makhluk, nescaya sifat kudrat Allah itu sudah jadi dua. Bukan satu lagi, sudah tak esa Allah Ta'ala pada sifat. Itu dalil bagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan fahaman Allah beri pilihan pada makhluk
Allah beri pinjam kuasa pada makhluk ini, kafir murtad, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi hati-hati tuan ya. Kadang-kadang tak perasan. Tapi ramai ustaz bukan macam ni. Ramai ustaz. Ya ke? Iya. Saya boleh tunjuk video ustaz. Ini. Dan bukan calang-calang ustaz. Banding dengan ustaz. Ya, jangan banding dengan saya. Saya ni memang calang-calang. Yang itu semua tu bukan calang-calang. Saya ni yang calang-calang. Nak banding dengan kitab. Kitab kata begini. Sifat mustahil bagi Allah, Allah terpaksa. Itu sifat mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala tak ada bagi pilihan pada makhluk, kau pilihlah, aku tak tahulah, lantak kau lah. Tak ada begitu. Banding dengan kitab. Kitab siapa? Tuan Minal, Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, dah wafat. Tapi kitabnya ada, tengok kitabnya. Banding dengan kitab-kitab Arab. Ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab Arab. Baik. Jadi penentuan benar atau salah, betul atau salah fahaman seseorang itu bukan kepada popularitinya, bukan pada pangkatnya, tapi dibandingkan dengan kitab-kitab yang dipegangnya. Maksudnya, kalau dia boleh temukan kitab, alhamdulillah lah. Tapi ternyata kitabnya memang tak samalah kitab yang muktabar. Kitab-kitab yang muktabar ni, contoh macam kitab-kitab surah agama lah. Kalau dulu kitab risalah tauhid, Aqidatun Najin, Aqidatun Najin tak pernah, Matla'ul Badrain, sekarang pun dah digunakan semula kan. Baik. Kawan saya kemarin, kawan isteri saya lah, datang ziarah. Bukan ziarah raya lah, dah habis pun raya 1 Syawal aja kan. Nak kata ziarah Syawal pun dah habis. Ziarah Zulqa'dah. Pasal apa? Tak sempat. Jadi semalam ke bila datang rumah ziarah, dia pun pening, dia mengadu lah. Tengok dekat media sosial ni, ustaz sama ustaz bergaduh kadang. Ini cakap ini cakap ni. Jadi dia pun pening. Saya nak nama ni, dia dah mengakulah kan, aku ni tak pandai, aku nak ikut mana satu pun tak tahu dah. Kadang aku malas nak ikut. Macam tu kan. Pasal apa? Dia tak tahu nak ukur betul salah tu. Memanglah kalau kita tak tahu nak ukur betul salah, kita pun pening kan. Jadi caranya macam mana? Cara tu yang orang tak tahu. Rujuk kitab. Dia sebut juga, aku pening lah. Ada yang kata tak ikut kat kuning lah, apalah. Aku mana tahu tak kuning ke hijau ke. Kuning ke hijau, mana hijau, kuning je lah. Dia tak tahu, sebut je lah. Tapi maknanya ada jugalah nasihat suruh ikut kitab kuning. Cuma dia pun tak kenal kitab kuning, dia pun tak berani nak ikut. Macam ni tuan-tuan, saya sebutkan kitabnya apa, cetakan mana, tuan-tuan boleh beli sendiri, boleh rujuk sendiri, tengok. Jadi barulah yakin. Kitab sebut macam ni ada. Kan, kalau orang tanya pun, ni ada, kau belajar mana ni? Aku belajar ni, kitab ni. Jangan sebut Ustaz Aidil. Ustaz Aidil tak siapa-siapa, orang tak kenal pun. Ni kitab Aqidatun Najin. Kitab ni pun orang tak kenal Ustaz. Dia itu yang tak belajar. Orang yang belajar dia kenal. Baik. Bermula berlawanan antara keduanya setengah daripada lawan Adam. Adam ni tiada, dan malakah. Kerana karohah itu, terpaksa itu, ketiadaan kehendak. Tak ada kehendak, tak ada keinginan. Seperti barang yang berkata akan dia oleh musannif, pengarang kitab. Dan pada kalam musannif itu, kata-kata musannif tadi, kata pengarang kitab tadi, dihafazkan awalnya, dihazafkan awalnya dan akhirnya, dan takdirnya. Dihazaf tu dibuang. Wa ijadu syai'in minal alami au i'damuhu ma'a karahatin liwujudihi au adamihi. Artinya lebih kurang, mengadakan akan sesuatu daripada alam ini, atau mengadamkan, mentiadakan dia, alam ini,
serta ketiadaan kehendaknya, tanpa kehendak, tanpa keinginan, bagi wujudnya atau bagi adamnya, ketiadaannya. Dan hanya senya adalah yang demikian itu menafikan bagi iradah, berkehendak. Mustahil Allah Ta'ala itu tak berkehendak, tidak mentakdirkan. Satu lagi fahaman ataupun kepercayaan, iaitu Allah Ta'ala sudah takdirkan, sudah tetapkan ajal, maut, jodoh, pertemuan, rezeki. Tetapi iman Allah Ta'ala belum tetapkan, belum takdirkan. Itu juga menyalahi kitab-kitab tauhid para ulama, ya. Segala perkara yang berlaku dan yang tak berlaku dah masuk dalam takdir Allah Ta'ala. Tak ada yang tidak ditakdirkan. Itu kenapa dalam hadis tersebut disebut jodoh, pertemuan, rezeki, ajal, maut saja. Itu yang orang nampak ataupun yang biasa, yang asas lah. Nak disebut semua mana panjanglah hadisnya nak disebut semua. Benda yang berlaku kat dunia ni bukan sikit. Kisah hidup seseorang bukan lain-lain. Saya lain, tuan-tuan lain, imam lain, ustaz apa nama ni lain. Jadi setiap orang lain-lain ceritanya. Dan benda itu semua berlaku dalam masa yang sama. Jadi takkan nak disebutkan semua sekali dalam hadis tersebut. Jadi disebutkan 3 perkara: ajal, maut, jodoh, pertemuan, rezeki dah ditetapkan. Maksudnya itu bukan itu saja, semua sekali dah ditetapkan. Takdir dah ditakdirkan oleh Allah. Baik. Kerana bahawasa keluar sesuatu daripada alam, daripadanya. Yang ini daripada iradatnya itu, sifat kehendak Allah Ta'ala itu. Menafikan umum ta'alluqnya, maknanya umum ke semua perkara. Ke semua perkara. Nak sebut tu banyak sangat, ni semua perkara. Terima kasih. Dan terlebih aula, terlebih utama keluar sekalian alam itu daripada iradat, daripada sifat iradat, sifat kehendak Allah Ta'ala. Maka bernafi-nafi ini bagi iradat daripada sekira-kira umum ta'alluqnya. Sifat iradat Allah tu umum, makna merangkumi semua. Tiada daripada sekira-kira zatnya bersalahan mengadakan dengan illah, dengan kerana ataupun sebab atau tabiat. Pun Allah Ta'ala jadikan sesuatu tu bukan sebab sesuatu. Allah Ta'ala jadikan ni sebab Allah Ta'ala nak ada orang sembah dia, tak. Allah Ta'ala tak mengambil apa-apa sebab. Allah Ta'ala memang berkehendak sendiri nak jadikan. Maka kalau tak ada yang menyembahnya, nanti Allah Ta'ala dia tak bernama Tuhan. Tidak begitu. Maka bahawasanya demikian itu menafikan bagi zat iradat, dan tiada farqun, beza antara kebajikan dan kejahatan, seperti barang yang melengkapi akan dia. Kalam musannif, perkataan pengarang kitab. Khilaf bagi Mu'tazilah, tak sama bagi Mu'tazilah. Sekira-kira berjalan oleh mereka itu kepada bahawasanya Allah Ta'ala tiada berkehendak ia akan kejahatan. Niat dia baik, Ustaz. Ustaz dah tahu ni, cuma ulang kaji Ustaz nyemak je ni. Mu'tazilah ni dia nak mensucikan Allah Ta'ala. Dia kata benda yang jahat ni Allah Ta'ala tak nak. Contoh jahat apa? Kekufuran, dosa. Niat dia baik. Termasuk benda yang jahat yang keji-keji lah. Contoh najis, takkan Allah Ta'ala yang jadikan. Kita bau pun tak nak benda tu. Contoh kan, ini takkan Allah Ta'ala yang maha suci ni, Allah Ta'ala yang jadikan najis. Habis najis tu jadi sendiri, bukan Allah Ta'ala yang jadikan. Tak termasuk dalam benda yang Allah Ta'ala jadikan. Niat dia baik, tetapi rupa-rupanya bila tidak mendengar nasihat para ulama. Dia ni tak dengar nasihat siapa? Tak dengar nasihat guru dia.
Fahman Mu'tazilah ni pengasasnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ni budak pandai, hafaz Al-Quran 30 juzuk. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Tapi dia ajaran sesat. Bukanlah maknanya orang hafaz Quran tu sesat, tidak. Dia punya kelebihan tu boleh menghafal 30 juzuk Al-Quran dalam kepala. Tapi sayangnya dia kerana degil, tak nak ikut nasihat gurunya. Gurunya Hasan Basri, ulama Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Hasan Basri bila ditanya satu orang tentang apa kata engkau satu orang yang berbuat dosa, adakah masuk neraka ataupun masuk syurga? Satu orang Islam berbuat dosa. Kalau dia mati dalam keadaan begitu, dia Islam tapi dia ada buat dosa, tak kira lah mencuri ke, zina ke, meninggalkan solat ke, meninggal dunia tengah apa ketawa-ketawa ke, tengah menari ke apa ke, terpentas kan, tengah pedang tu habis nyawa kan. Orang ingat main-main ataupun tengah buat lawak. Gitu kan. Orang ingat main-main. Pandai buat lawak. Macam mati betul. Rupanya memang mati betul. Contoh kan. Jadi apa kata engkau? Orang tanya Hasan Basri lah. Soalannya tak macam tu, saya tambah. Soalannya tu, apa kata engkau? Satu orang Islam meninggal dunia dalam keadaan berdosa. Hasan Basri berfikir dahulu. Ambil masa, fikir sekejap. Nak ingat balik mungkin dalilnya ke apanya kan. Tiba-tiba Wasil bin Atha menjawab dulu. Aku tak kata dia beriman dan aku tak kata dia kafir. Dia terletak antara dua manzilah, dua tempat. Maknanya dia kat tengah-tengah. Neraka tak masuk, syurga pun tak masuk. Pandai-pandai. Pandai tu bagus, memandai-mandai tu yang tak bagus. Sejak zaman dulu lah Ustaz. Yang memandai-mandai ni sejak zaman dulu dah ada. Kalau orang Melayu cerita yang masyhur apa? Pak Pandi. Pandi tu cakap Jawa pandi. Pak Pandir, orang Melayu kata Pak Pandir. Pak Pandir, mana datang Pandir? Jawa, asal Jawa pandi. Jawa kata bukan pandai, pandi. Iki orang iki bocah iki pandi kan. Jadi Pak Pandi. Pak Pandi tu dia bukan pandai betul, dia memandai-mandai. Tu yang ceritanya tu apa nama ni, habis semua sekali ke tak? Teruk semua kejadiannya, hasilnya tu. Baik. Dah jarang dengar kisah Pak Pandi. Orang dah tak tengok, orang tengok TikTok lah apa. Shorts YouTube lah apa, Instagram mana ada Pak Pandi tak keluar dah. Kalau dulu hiburannya Pak Pandir lah. Macam-macam ceritanya tu kan. Kali Ustaz, cubalah search kat internet ke apa, rasa ada buku terbitan DBP Pak Pandir. Jadi Wasil bin Atha menjawab macam tu. Itu punca sesatnya Mu'tazilah. Satu, adab dengan guru, ataupun yang kedua, tak ikut nasihat guru, ataupun melebihlah, memandai-mandai. Guru belum jawab, yang ditanya tu gurunya, dia mandai-mandai menjawab. Allahu Akbar. Pandai tapi adab tak ada, akhlak tak ada, melebih daripada guru. Ya Allah, jadi sesat. Sesatnya tu bab akidah pula tu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati tuan. Jadi dia kata Allah Ta'ala tak nak buat jahat. Yang jahat ni Allah Ta'ala yang nak. Makhluk tu sendiri yang nak. Kau sendiri yang nak jahat. Allah Ta'ala tak nak. Allah Ta'ala maha suci, bersih. Niatnya tu kan baik ni. Dan segala yang keji-keji, bukan Allah Ta'ala yang buat yang keji-keji ni. Dan mengambil dalil oleh mereka itu dengan bahawa yang berkehendak akan kejahatan itu kejahatan, dan yang berkehendak akan yang keji-keji itu keji. Dan bahawa menegahkan daripada barang yang dikehendaknya. Dia kata kalau orang yang nakkan kejahatan, orang tu memang jahat. Orang yang nakkan kekejian, orang tu memang keji. Itu dalil dia. Bukan dalil akal. Yang Hasan Basri ni, guru dia ni, nak menjawab, nak fikirkan dalil. Dia menjawab tanpa minta izin ke apa ke, tak ada. Jadi punca sesatnya begitu. Dan
isi kesesatannya itu apa? Menisbahkan bahawasanya Allah Ta'ala ni tak nak yang jahat, tak nak yang keji. Yang jahat dan yang keji itu makhluk sendiri yang nak. Kalau begitu, maknanya sifat iradat Allah, berkehendak Allah tu tak umum, tak menyeluruh. Ada benda yang Allah Ta'ala tak nak, tapi jadi juga. Ada benda yang Allah Ta'ala tak nak, aku tak nak jadikan, jadi juga. Lemahlah Allah Ta'ala begitu. Dah jadi lemahlah Allah Ta'ala. Dia tak nampak yang tu. Pasal apa? Dah mandai-mandai, dah tak nak dengar nasihat. Bila start macam tu, bila Hasan Basri nampak si Wasil bin Atta tu cakap macam tu, dia keluarkan pendapat sendiri. Hasan Basri masuk marah. Dia marah tu taklah jugit, wah lempang, taklah. I'tazalana Wasil, Arab lah, orang Arab, telah terpencil oleh si Wasil. Kau dah terkeluar daripada ajaran Ahlussunnah Jamaah lah. Ayat dia tu i'tazalana Wasil, telah terpencil. Asal Mu'tazilah tu daripada perkataan Hasan Basri lah. I'tazalana Wasil, telah terpencil oleh si Wasil. Mu'tazilah tu fahaman yang terpencil, yang terasing daripada Ahlussunnah Jamaah. Itu gurunya dah marah. Tak, dia buat apa? Lepas kena marah dengan gurunya tu, marah gitulah, marah tak adalah jugit apa semua, tak adalah maki amun, tak ada nyumpah-nyumpah, tak ada. Sebut macam tu, makna tu marahlah tu. Dia buat apa? Tak ada nak minta maaf dengan guru, minta ya Allah, hai saya silap. Tak mam. Dia pergi buat satu halakah, satu bulatan, dia mengajar fahaman-fahaman dia sendiri. Dekat dalam masjid yang sama tu kau ngasam betul. Ustaz tak boleh, tak apa, dia memang sesat. Memang ulama-ulama pun menghina dia. Dia boleh buat contoh. Kalau kat sekolah tu cikgunya ngajar-ngajar, budak tanya, ni jawapan apa Ustaz? Ini jawapannya, kejap budak lain jawabkan. Lepas tu salah pula tu. Awak salah ni. Dia pergi kat belakang, dia pergi ngajar, yang betulnya macam ni, yang betul macam ni. Ustaz tu salah tu. Ibarat macam tu. Kalau kat sekolah tu memang ya Allah, kalau kat sekolah buat macam tu, memang nak kena halau budak ni bersekolah. Kalau saya, tangan tak naik lah. Niat tu nak naik tu ada kan, kecil besar macam kan. Saya paling tinggi saya pernah buat, saya jerit je lah. Dulu masa guru sandaran, pernah saya terlepas tangan puap. Masa tu ajar sejarah, bahasa Melayu sejarah. Ya Allah, dia punya degilnya lain macam. Saya pula masa tu dah darah muda katnya kan, sekarang dah darah tua, jadi kurang sikit. Dia buat degil lepas saya, puap, laju je. Saya pun tak sedar tangan saya, puap, dah sampai dah kat pipi tu, lempang. Aduh, dulu pun cerita lah kan. Sakit juga tangan tu, kuat juga pipi dia tu kan. Sampai ketua budak ni benci saja kan. Ada dah lama sikit jumpa dekat Pandan ke apa, dia perasan saya pun perasan dia. Dia pun tak layan. Dia berdendam tu kan, daripada start lempang tu. Ya Allah, sian. Macam mana? Itu dah kena lempang tu pun tak sedar, pula berdendam pula. Jadinya sekarang saya menjerit je lah, sampai hilang suara kan. Esoknya hilang suara, tak ada suara. Jadi suka hati. Biar lain ranjat lah kan. Tapi setakat ni murid-murid saya bila dah kena jerit tu, dengarlah arahan kan. Ini si Wasil bin Atta tak dijerit lah, maknanya dimarah oleh gurunya, malah buat halakah baru mengajar tentang fahaman-fahaman sesat. Dan dia tak sedar diri yang dia tu sesat. Gurunya tegur pun, ya Allah, dia tak nak punya degil. Menjauh kata perkudul. Ya Allah, ya Rabbi, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan daripada degil. Degil ni macam-macam namanya. Orang putih kata ego, sedap sikit bunyinya. Orang bahasa Melayu degil. Merengkel lah, orang Jawa kata merengkel. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau bahasa Inggeris kan sedap sikit, ego. Wah, macam nama motor. Ego, nama motor pun ego dah.
Tapi tak semestinya penunggang je ego, maaf lah. Baik. Jadi ego ni sejak dulu dah ada. Dengan sifat ego ni lah jadi sesat dari segi akidah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Baik. Dan bahawa menegahkan daripada barang yang dikendaknya dan menyuruh dengan barang yang tiada dikendaknya itu safih, iaitu bodoh. Menyuruh dengan barang yang tiada dikendaknya itu safih, bodoh. Dan bahawa mengazab atas barang yang dikendaknya itu zalim. Kata Mu'tazilah bukan setakat orang yang nakkan kejahatan tu jahat, bukan setakat orang yang nakkan kekejian tu jadi orang tu keji. Malah dia kata menegahkan daripada barang yang dikendaknya. Allah Ta'ala nak satu orang tu kafir, tapi Allah Ta'ala tegah, jangan tak beriman, jangan langgar perintah Allah. Itu maknanya safih, ini bodoh. Dia sudah nisbahkan bodoh bagi Allah Ta'ala tu, tanpa disedari, ataupun bukan tanpa disedari, sedar tapi degil. Dan mengazab atas barang yang kendaknya itu zalim. Kan Allah Ta'ala yang nak, yang takdirkan satu orang tu tak beriman, satu orang tu buat dosa, kemudian Allah Ta'ala azab dia, masuk ke dalam neraka. Itu kata fahaman Mu'tazilah, kata Wasim bin Atha, zalim. Allah Ta'ala yang takdirkan satu orang tu tak beriman, dan Allah Ta'ala takdirkan dia tak taat perintah Allah, dan Allah masuk ke dalam neraka, Allah azab. Wasil kata ini zalim. Allah Ta'ala zalim. Dia tak sedar tu. Dia bukan dia tak sedar, dia degil. Dia tak nak insaf, tak nak ikut nasihat gurunya. Kalau Allah Ta'ala takdirkan, ini jawapan Ahlus Sunnah Jamaah tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala takdirkan satu orang dia tak beriman, kafir sejak lahir sampai meninggal dunia, sepanjang hidupnya menyetan aja, Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan begitu, masuk ke dalam neraka, Allah Ta'ala azab sepanjang-panjang sampai bila-bila Allah Ta'ala azab. Itu bukan zalim. Kenapa? Sebab yang Allah Ta'ala jadikan tu, orang tu tak beriman sejak lahir sampai meninggal dunia, dia tak beriman, menyetan, itu hak milik siapa? Orang tu hak milik siapa? Adakah Allah Ta'ala halang orang tu daripada hak milik dia sendiri? Orang tu yang kafir tu, yang Allah Ta'ala azab sampai bila-bila tu, forever and ever tu, dia tu ada hak dia sendiri tak? Ke milik Allah Ta'ala semua? Jelas hak milik Allah Ta'ala semuanya. Bukan setakat dia, semua makhluk, termasuk saya tuan-tuan. Malah Rasulullah SAW pernah membacakan ayat Al-Quran, fa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Saya dah sebut banyak kali kan, dalam kitab Fadailul Amal ada, dalam kitab Hayatus Sahabah, kisah sahabat. Rasulullah menangis sepanjang malam membacakan ayat Quran. Artinya lebih kurang, ya Allah, jika kau azab mereka, yakni hamba engkau, termasuk diri aku, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka termasuk aku ni hamba engkau. Hamba engkau, yakni milik engkau, ya Allah. Kau nak buat apa, terpulang pada engkau. Rasulullah menangis baca ayat ni. Kalau Rasulullah tu Allah Ta'ala nak masuk dalam neraka, siapa boleh persoalkan? Apa sesuatu pada diri kita ni yang milik kita? Hakikat sebenar lah, kejadian sebenar. Tak ada, semuanya hak milik Allah Ta'ala. Ini tahap tauhid. Bila kita dah belajar tauhid, ini tahap yang perlu kita masuk ke dalam hati. Baru kita tahu inilah makna hamba Allah yang sebenar. Kita ni hak milik Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala jadikan satu orang tak beriman sepanjang hidup dia, sejak lahir sampai meninggal dunia, menyetan sepanjang hidup, Allah Ta'ala masuk dalam neraka selama-lamanya, tersiksa selama-lamanya, itu bukan zalim, itu adil, yakni hak milik Allah Ta'ala. Adil tu maknanya apa? Bukan adil tu adil macam manusia.